Rentasan berita edisi 659 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. SPRM terima aduan rasuah Daim Zainuddin. Semakin lama kenyataan menteri, semakin seperti kartun. Apa motif tutup siaran media berkaitan tabung harapan? Wahai UMNO, di manakah pelabur sekarang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima laporan mengenai dakwaan rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin. Laporan itu dikatakan berhubung pemberian kontrak membabitkan rundingan semula projek landasan kereta api Pantai Timur atau ECRL. Tanpa mendedahkan penglibatan mana-mana individu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata aduan itu akan diteliti dahulu sebelum siasatan lanjut diteruskan. Saya mengesahkan SPRM ada menerima aduan daripada pengadu berhubung dengan isu ECRL untuk disiasat. Bagaimanapun pihak saya SPRM akan meneliti dahulu aduan berkenaan. Pihak saya tidak boleh mendedahkan mana-mana pihak yang diadukan dalam kes ini kerana siasatan belum dimulakan, katanya kepada Bernama TV. Menurut sumber yang dipetik Bernama TV, aduan itu antara lain meminta SPRM menyiasat kenaikan kos projek ECRL yang didakwa hanya 30 bilion ringgit kepada 44 bilion ringgit. Sumber tersebut berkata projek ECRL telah dibatalkan pada Januari 2019. Namun pada April 2019, Daim Zainuddin berjaya meyakinkan kerajaan untuk meneruskan ECRL menerusi kontraktor yang sama iaitu China Communications Construction Company Ltd CCCC. Projek ECRL itu disambung semula setelah perjanjian tambahan antara Malaysia Rail Link, Sdn Bhd MRL dan CCCC dimeterai pada 12 April 2019. Pakej pelan baharu ECRL yang dirundingkan oleh Daim menelan kos sebanyak 44 bilion ringgit. Ini bermakna terdapat pengurangan kos projek sebanyak 21.5 bilion ringgit berbanding kos asal iaitu 65.5 bilion ringgit. Berikutan perjanjian tersebut, projek berkenaan akan dibina dengan jajaran baharu dan jarak landasan dikurangkan sebanyak 40 km, iaitu sejauh 648 km berbanding rancangan awal sejauh 688 km. Jajaran baharu itu ialah dari Kota Baru, Mentakap, Jelebu, Kuala Kelawang, Bangi Kajang, Putrajaya dan seterusnya Pelabuhan Kelang. Cadangan asal projek ECRL itu menghubungkan Pelabuhan Kelang di Selangor ke Pengkalan Kubur di Kelantan. Bagaimanapun sumber yang dipetik bernama itu mendakwa pelan baharu ECRL hanya menelan kos 30 bilion ringgit setelah beberapa perkara dikurangkan, antaranya pembatalan 5 stesen di laluan Gombak Kelang. Ini bermaksud pelan baharu ECRL lebih mahal 14 bilion ringgit disebabkan pengurangan perkara-perkara berkenaan, kata sumber bernama itu. Dongeng atau benar? Sudah ada pemerhati yang berspekulasi ini hanyalah manifestasi perebutan kuasa dalam Bersatu. Daim diketahui merupakan penyokong kuat pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sementara itu, anak bekas Perdana Menteri itu, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, sedang mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah menjatuhkan Tun Dr. Mahathir baru-baru ini sebagai Presiden Bersatu. Secara tersirat, spekulasi ini seolah-olah melihat Daim bersih dan laporan yang dibuat kepada SPRM adalah cerita karut sahaja. Sebaliknya, bagaimana kalau tuduhan itu berasas? Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Pakatan Harapan sudah pasti tidak akan berdiam diri dan menyembunyikan sebarang salah guna kuasa waima ia dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan sendiri. SPRM disuruh segera melakukan siasatan dengan terperinci tanpa takut mahupun memihak. Rakyat tidak mahu terjadi situasi lepas mulut harimau masuk mulut buaya.
Sukar difahami apa yang sedang difikirkan oleh Menteri Alam Sekitar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man di saat rakyat terpinga-pinga bagaimana hendak mendapatkan bekalan makanan setelah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Beliau berkata fasa pertama PKP pada 18 Mac hingga 31 Mac bukan sahaja dapat memutuskan rantaian COVID-19, malah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini ekoran pengurangan aktiviti seperti pelepasan asap kenderaan, asap cerobong industri dan pembakaran terbuka, katanya dipetik beberapa media. Adakah mengumumkan tentang kualiti udara itu kerja Menteri Alam Sekitar? Sehari selepas kenyataan yang menggembirakan Tuan Ibrahim itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri dilaporkan berkata hanya pemandu sahaja dibenarkan memandu kereta persendirian antara 6 pagi hingga 10 malam bawah Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 yang berkuatkuasa kemarin 1 April. Semua kenderaan persendirian hanya dibenarkan seorang sahaja, iaitu pemandu, kecuali waktu kecemasan, katanya. Bagaimanapun perkhidmatan e-panggilan dan teksi turut dibenarkan beroperasi di jalan raya dalam tempoh berkenaan. Ini bermakna seorang suami tidak boleh menghantar isterinya untuk pergi bekerja atau menaiki tren untuk pergi ke tempat kerja kerana ini akan menyebabkan kedua mereka melanggar PKP. Maka jika ada keperluan berkenaan, mereka terpaksa memandu kereta secara berasingan. Sudah tentu dasar ini bercanggah dengan tujuan asal Kementerian Alam Sekitar yang ingin mengawal pelepasan asap kenderaan. Baru saja negara disindir oleh masyarakat antarabangsa gara-gara cadangan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun supaya isteri meniru gaya dan suara Doraemon untuk memujuk suami supaya menolongnya. Kini kita dihidangkan lagi dengan lawak terbaru ini. Apa rasionalnya sebuah kereta persendirian tidak dibenarkan membawa penumpang sedangkan teksi dan e-panggilan masih boleh beroperasi? Teksi dan e-panggilan mungkin membawa lebih daripada seorang penumpang. Adakah mereka dibenarkan berbuat demikian? Sebelum itu, Zuraida Kamarudin disamakan oleh netizen seperti kartun Teletubbies apabila dilihat terlibat dalam aktiviti penyemburan cecair penyah jangkit secara terus ke permukaan jalan dengan memakai peralatan pelindungan diri PPE. Zuraida ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sementara itu, pengasas Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud telah dilantik sebagai penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri. Pelantikan beliau amat dialu-alukan memandang Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kini dilihat keseorangan dalam peperangan melawan wabak COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan dua orang timbalannya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Datuk Aaron Ago Dagang, seperti sudah hilang dari radar. Sebelum itu, kita diberitahu oleh Menteri Kesihatan bahawa virus COVID-19 boleh dihapuskan dengan meminum air suam. Rakyat tertanya-tanya ke mana perginya menteri-menteri Malaysia yang kononnya mahu menyelamatkan Malaysia. Adakah mereka sedang sibuk memberi bantuan kepada rakyat dengan gambar ketika masih muda tertampal pada kampik beras? Kenyataan Menteri-Menteri Kerajaan Perikatan Nasional nampaknya semakin hari semakin clueless. Bagaimana menangani wabak COVID-19 ini? Inilah natijah yang ditanggung apabila merampas kuasa di saat Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus menangani virus COVID-19 sampai hati mereka memperjudikan nasib rakyat demi kuasa. Satu siaran media yang dibuat berkaitan dengan tabung harapan yang ditubuhkan ketika Kerajaan Pakatan Harapan sudah tidak dapat diakses. Jika diklik pada link bertajuk siaran media Dana Tabung Harapan Malaysia, sebanyak 205 juta ringgit telah digunakan sepenuhnya untuk membayar hutang 1MDB. Jawapannya, ia tidak ditemui di server ini. Sebelum ini, bagai si buta tuli, pihak tertentu berteriak ke mana perginya Dana Tabung Harapan walaupun jelas berpuluh-puluh berita mengenainya telah diwawarkan. Perbendaharaan cuba menutupnya seolah-olah ia tidak wujud. Kebejatan apakah ini? Bukankah kita sama-sama mempraktikkan sistem demokrasi yang telus dan berintegriti? Perbuatan Kerajaan Perikatan Nasional ini mengesahkan dakwaan ia tidak mengamalkan demokrasi setelah merampas kuasa mengikut pintu belakang dan menebuk atap. Justru kita tertanya-tanya, apakah isi kandungan laporan media yang ditutup itu? Ini yang Jom Channel dapati. Siaran media tersebut menjelaskan Kementerian Keuangan melalui siaran medianya yang bertarikh 7 Februari 2019 telah memaklumkan
memaklumkan bahawa baki akhir tabung harapan Malaysia atau THM sehingga 14 Januari 2019 iaitu tarikh akhir penerimaan sumbangan adalah berjumlah RM202,716,775. Selanjutnya, faedah pelaburan sebanyak RM2,774,444 telah diterima dan ini menjadikan jumlah besar dalam akaun amanah THM adalah sebanyak RM205,491,219. Seterusnya, ia juga menyebut kerajaan sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat seluruh rakyat Malaysia yang telah menyumbang ke dalam THM ini. Menurut siaran media itu lagi, pada 28 November 2019, kerajaan iaitu Kerajaan Pakatan Harapan telah menggunakan keseluruhan dana THM dengan pembayaran sebanyak RM601,680,261.87 bagi pelunasan sebanyak faedah sukuk 1MDB IMTN Islamic Medium Term Note. Pembiayaan sebanyak 61.68 juta yang dibiayai oleh Dana Tabung Harapan Malaysia adalah hanya sebahagian daripada jumlah pembayaran faedah IMTN yang berjumlah 143.75 juta ringgit. Baki sebanyak 82.07 juta ringgit telah dibiayai melalui Dana Pemulihan Aset 1MDB yang berjumlah kira-kira 1.45 bilion ringgit setakat ini. Kerajaan Pakatan Harapan komited untuk membayar semua obligasi pinjaman yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu Barisan Nasional. Bayaran seterusnya yang dibuat oleh 1MDB adalah bayaran faedah bond terbitan 1MDB Global Investment Limited atau GIL sebanyak $66 juta Amerika yang akan dibayar pada 9 Mac 2020. Secara keseluruhannya, sebanyak 13.9 bilion ringgit terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan untuk membiayai hutang-hutang 1MDB dan SRC International Sdn Bhd sejak 2017 hingga 2020. Jumlah yang telah disediakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk tahun 2019 ialah 2.4 bilion ringgit. Sementara itu untuk tahun 2020, 2.7 bilion ringgit. Hutang 1MDB pada masa ini adalah berjumlah 50.5 bilion ringgit, termasuk faedah yang hanya akan dilangsaikan sepenuhnya pada tahun 2039. Dengan pembayaran terakhir sebanyak 61.68 juta ringgit, maka dana tabung harapan Malaysia sebanyak 205 juta ringgit telah digunakan sepenuhnya untuk membayar 1MDB. Hanya yang buta hati sahaja yang tidak nampak bahawa dana tersebut tidak masuk ke dalam poket mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Nah, itulah hakikat yang cuba disorok oleh kerajaan pintu belakang. Untuk rekod pada 31 Oktober 2016, Kementerian Keuangan berkata hutang berbilion ringgit 1MDB tidak diklasifikasikan sebagai tunggakan yang ditanggung Kerajaan Persekutuan. Oleh itu, hutang yang ditanggung 1MDB dan projek-projek lain yang berkaitan dengannya tidak menyumbang kepada hutang persekutuan secara keseluruhannya. Katanya dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen DAP Seputih, Teresa Kok, laporan Free Malaysia Today. Pada tahun 2016, Menteri Keuangan iaitu Datuk Seri Najib Razak yang juga memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Namun setelah Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, didapati hutang 1MDB ditanggung oleh kerajaan dan akan terus ditanggung oleh kerajaan. Naratif kerajaan tidak menanggung hutang 1MDB adalah dongeng semata-mata. Adakah hakikat ini kerajaan pintu belakang cuba nafikan? Ketika kerajaan pimpinan Pakatan Harapan memegang kuasa di Putrajaya, UMNO mendakwa antara punca ekonomi negara merosot adalah disebabkan kenyataan Lim Guan Eng tidak memberi keyakinan kepada pelabur untuk terus melabur di negara ini. Ketua Penerangan UMNO ketika itu, Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah berkata, setiap kali Lim Guan Eng buka mulut dan membuat sebarang kenyataan berhubung kedudukan ekonomi negara, maka setiap kali itulah harga saham di Bursa Malaysia akan menurun. Pakatan Harapan adalah kerajaan yang tidak berkeupayaan mewujudkan keyakinan kepada pelbagai pihak, baik rakyat Malaysia atau peniaga dan pelabur. Kalau pemimpin tidak diyakini, ia akan memberi masalah kepada negara. Kemudiannya, memberi kesan kepada rakyat.
Apa yang diucapkan Perdana Menteri, Menteri Keuangan atau menteri lain tidak diyakini. Apabila tidak diyakini, ia akan menjadi masalah kepada negara dan menjadi masalah kepada mereka juga. Katanya, seperti dipetik Free Malaysia Today 3 September 2019. Beliau turut mempersoalkan keupayaan Tun Dr. Mahathir Mohamad membawa pelaburan masuk ke dalam negara. Mana sahaja negara yang Perdana Menteri kita tidak pergi, dia sudah pergi ke Jepun, China, Amerika Syarikat, Pakistan, Turki dan pelbagai negara lagi sewaktu siri lawatannya ke luar negara. Apakah pelabur yang dibawa masuk? Zaman kita, Barisan Nasional tidak perlu Perdana Menteri yang pergi. Cukup Menteri Keuangan sahaja yang pergi. Itu pun sudah banyak pelaburan. Kalau Perdana Menteri ketika itu yang pergi, maka lagi banyaklah pelaburan dibawa masuk, katanya. Samsul Anwar kini memegang jawatan sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Wahai Menteri, di mana anda sekarang? Sejak UMNO kembali berkuasa melalui pintu belakang dan tebuk atap dengan menggunakan topeng Perikatan Nasional, adakah pelabur asing sudah berbondong-bondong kembali ke Malaysia? Menurut laporan Berita Harian pada 16 Mac 2020, setelah membentuk Kerajaan Pintu Belakang, Bursa Malaysia terus mencatatkan aliran keluar dana apabila pelabur asing menjual bersih 1.91 bilion ringgit saham tempatan minggu itu. Penjualan bersih asing minggu lalu menjadikan aliran keluar bersih asing dari Malaysia setakat tahun ini berjumlah 5.21 bilion ringgit, kata penganalisis MIDF Research Adam M. Rahim dalam laporan aliran dana mingguan. Bagaimanapun, MIDF berkata pada minggu lepas jualan bersih asing di Bursa Malaysia susut kepada 631.9 juta ringgit, menandakan kali pertama dalam tempoh 5 minggu bahawa dana antarabangsa melupuskan ekuiti tempatan di bawah paras 1 bilion ringgit. Belum masanya untuk bersorak gembira. Walaupun jualan bersih asing menurun, ia tidak bermaksud pelabur asing telah yakin kepada kerajaan pintu belakang ini. Beranikah Syamsul Anwar berkata pelabur sudah kembali ke Malaysia? Malah ringgit terus dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi pada tahap 4.375 berikutan sentimen pelabur yang negatif. Harga minyak mentah yang rendah dan perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan untuk memerangi penularan COVID-19 pula dipersalahkan. Pada jam 2.56 petang tadi, terdapat sedikit peningkatan apabila indeks utama FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI menambah 6.77 mata atau 0.51% kepada 1,329.07 dari 1,322.23. Namun untuk rekod, pada 21 Februari, ketika Kerajaan Pakatan Harapan masih berkuasa dan sedang berperang dengan COVID-19, indeks utama FTSE ditutup pada paras 1,531.20, iaitu perbezaan sebanyak 202.1 mata berbanding sekarang. Nasihat rakyat marhain kepada pemimpin Perikatan Nasional yang angkuh ukur baju di badan sendiri. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.